Yang seterusnya, saya nak bawa ni, kita nak bagi nak tahu erti pernikahan yang sebenar ni. Saya ulang-ulang banyak kali pun tak apa. Yang pertama kita sebut tadi, penyatuan lawan jenis, yang kata anak Adam di antara lelaki dan perempuan. Yang kedua, dalam maksud yang sama, dalam istilah yang sama, iaitulah sebuah ikatan ataupun sebuah akad, yakni ibadah. Maknanya menikah ni tuan-tuan sekalian, kena melalui akad, kena melalui akad ataupun disebut sebagai ibadat. Dan yang ketiga, nikah ni juga adalah menghalalkan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Itulah tujuan dia. Tujuan Allah Ta'ala menjadikan pernikahan ini, menghalalkan hubungan. Sebelum ni tak halal tuan-tuan sekalian. Hatta kalau dalam bab pertunangan sekalipun, yang ni lah yang perlu kita ketengahkan. Bila orang yang baru bertunang, bukan masuk halal lagi, tetapi waktu tunang tu lah macam-macam dia boleh usung pergi mata lah. Itu masalah kita ni. Bila main tunang kepada anak kita, siapa dia? Tunang dia buat macam mana pun tak apa. Itu masalah kita sekarang ni. Yang ni kita nak jaga. Sebab tunang ni dia hanyalah umpama macam kita cop ya, macam tu aja. Tak jadi hak orang. Aku dah cop dia betul-betul, yang tu aja. Kan? Tetapi adakah dia boleh bertindak sebagai isteri? Adakah dia boleh bertindak sebagai suami? Belum lagi, sehinggalah dihalalkan, sehinggalah akad terjadi. Itu maksud kepada apa nama penghalal, yang kata halal kepada hubungan ni. Halal ketika mana menikah ni apa tuan-tuan sekalian? Daripada segi kita nak lihat dia halal, kan? Sebelum nikah tak halal lagi nak lihat pun. Lepas menikah halal. Lihatlah, nak lihat daripada pagi sampai ke malam pun tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Lepas tu apa lagi? Daripada segi pegang, daripada segi cium, daripada segi kasih sayang, daripada segi jima'. Yang ni yang dimaksudkan halalnya tuan-tuan sekalian. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, benda tu dibuat sebelum daripada dihalalkan, tidak melalui akad yang sah dan juga tidak melalui istilah yang diberikan oleh syarak. Boleh tuan-tuan sekalian? Baik, yang seterusnya, dan ini disebut juga dalam persoalan halal ni juga, Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam diri manusia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ayat ni, ayat apa nama dalam Al-Quran itu, yang kata zuyyina lin-nas, telah dihiaskan ke atas manusia khususnya lelaki ini, hubbus syahawati minan nisa, iaitulah kemahuan kepada perempuan. Jadi cara dia macam mana? Semua orang nak kepada perempuan tuan-tuan sekalian. Yang kata lelaki ni habang bilah siapa pun mesti mau kepada perempuan. Cuma macam mana cara dia nak menghalalkan dia? Iaitulah melalui proses perkahwinan. Baik. Dan ini dituntut oleh agama, dan juga agama meraih fitrah manusia yang memerlukan kepada pasangan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, dijadikan wa khalaqa minha zawjaha, dijadikan kepada dia pasangan-pasangan. Dalam ayat yang lain Tuhan kata apa? Litaskunu ilaiha, supaya boleh ada perasaan sakinah, ketenangan bersama-sama dengan dia. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat daripada istilah ni, yang ni kita nak kena faham. Yang keempat, menyatukan di antara dua pihak lelaki dan perempuan, serta menyatukan kedua keluarga lelaki dan perempuan. Itu maksud pernikahan yang lengkap. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila orang menikah, dia hanya nak menikah dengan anak kawan tu, tapi dalam waktu yang sama mak dengan pak dia tu dibuat tak heran ya. Pasal tu kita kadang-kadang susah untuk kita nak masuk dengan pak mentua, dengan mak mentua. Sebab kita duk fikir nak ambil anak mak mentua ya. Kalau kita fikir nak ambil anak mak mentua, tapi tak ambil pak mentua, tak ambil mak mentua tuan-tuan sekalian, yang tu yang jadi payah. Nak balik kampung, nak balik rumah mak mentua payah, nak balik rumah pak mentua payah. Pak mentua main di rumah kita ni, tanya dah ayah main ni apa hari, tuan. Ayah tu kadang-kadang dia tak tahu nak buat macam mana, dia halau kucing depan dia tu saja, halau pi lu tu nak bagi pak mentua dengar. Pak mentua pun duk rasa dia ni halau kucing ke halau aku. Dia main macam tu, dia tak boleh nak duduk sekali. Sedangkan benda ni diamalkan oleh Nabi SAW. Siapa dia pak mentua Nabi tuan-tuan sekalian? Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pak mentua Nabi. Siapa dia pak mentua Nabi? Sayyidina Umar Al-Khattab, pak mentua Nabi. Tuan-tuan tengok macam mana akrabnya Nabi dengan pak mentua dia.
Kan itu soalan dia tu. Nabi SAW, tuan-tuan pun pernah dengar dalam peristiwa hijrah, bagaimana Nabi SAW ketika mana dalam perjalanan tu, duduk dalam gua, tuan-tuan sekalian, Nabi meletakkan kepala dia di atas paha pak mentua dia, Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan yang kata suami misali sangat, pernah tak letak kepala atas paha pak mentua, tuan-tuan sekalian? Tak dia tenis dengan siku ke tak? Dia kata, hang jadi gila apa ni? Dia buah tu kat kita. Dan semalam dengar ceramah ustaz tu, benda sajalah letak dia tak. Buah siku hang mau. Dia tanya begitu. Tak pernah pun dia tak. Tuan nampak tak? Tetapi tuan-tuan, kita tak boleh menafikan ada orang yang dia dengan pak mentua dia cukup-cukup akrab. Boleh duk kawan sekali, boleh duk pergi masjid sekali, mengai sekali pun boleh. Tapi kita mungkinlah ada segelintir kita yang susah untuk nak dapat. Tengok-tengok pak mentua main serabut lah kita ni. Dan ada kerja jasa tu sekalian. Baik, maknanya kalau orang yang macam ni, dia tidak mengerti yang disebut sebagai istilah kepada perkahwinan. Baik, dekat itu mari kita ulang balik tuan sekalian. Yang kata kahwin, hak tuan-tuan nak kahwin lama ni. Nombor satu yang kita sebut tadi kepada tuan sekalian, yang pertama, penyatuan lawan jenis dengan anak Adam. Kan kita balik-balik fikir, bini ku memang perempuan lah, fikir tu. Settle satu masalah. Yang kata kita kahwin ni. Yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Dia jadi satu akad, iaitulah ibadat. Aku menikah ni ibadat ke tak? Bila ibadat dalam pernikahan, adakah kita buat dengan sebaik-baiknya untuk kita mempersembahkan kepada Allah? Kan ibadat dia macam tu. Ibadat kita semayang, kita nak buat ibadat yang terbaik untuk nak sembah kepada Allah. Puasa, kita nak buat puasa yang terbaik untuk nak kita sembah kepada Allah. Kan? Zakat, kita mesti nak buat pula yang baik untuk kita nak mempersembahkan kepada Allah. Begitu juga dengan perkahwinan ni. Tuan-tuan jangan heran tuan-tuan sekalian, ada sahabat-sahabat Nabi yang Nabi SAW daripada wahyu Allah Ta'ala, Nabi menjamin mereka itu sebagai ahli syurga. Antara dia isteri Nabi SAW yang disebut sebagai Ummu Salamah.